soalan seperti adakah undang-undang syarikat ataupun undang syarikat sedia ada tu sudah tenat sehingga memerlukan ianya dipinda dan sebagainya. Puan, kalau boleh Puan jelaskan. Sebenarnya apa yang saya laksanakan sekarang, bukan dikatakan Akta Syarikat itu tenat, ya, tetapi Akta Syarikat 1965 ini bertarikh tahun 1965. Kita perlu memperbaharui undang-undang ini, dan ia bukan pindaan tetapi memperbaharui undang-undang sedia ada. Maksudnya kita akan memansuhkan Akta Syarikat 1965 dan memperkenalkan undang-undang yang baru dan moden bagi Malaysia. Jadi itulah dia, kita akan memperkenalkan undang-undang Akta Syarikat yang baru bagi Malaysia. Kenapa signifikannya memerlukan memperbarui Akta Syarikat ini sebenarnya? Seperti saya katakan tadi, ia ialah Akta 1965, ya. Mungkin saya pun belum lahir lagi, ya. Jadi Akta ini bila kita ia terlalu lama, walaupun ia telah dipinda lebih 35 kali sepanjang 48 tahun kewujudan Akta ini di Malaysia, setelah 35 kali ia dipinda, tetapi pindaan-pindaan yang kita laksanakan selama ini bersifat responsif kepada persekitaran korporat global dan tempatan. Maksudnya seperti contoh pada tahun 1997, krisis ekonomi dunia yang melanda, terutamanya di Asia pada ketika itu, Akta ini telah dipinda 2 kali pada tahun 2000 dan 2007 untuk memastikan syarikat boleh membayar hutang, untuk memastikan tahap tadbir urus korporat yang baik, dan segala pindaan-pindaan ini dilakukan pada kerangka perundangan sedia ada. Dan ia bersifat responsif, maksudnya terlalu komposit. Akta ini dipinda terlalu banyak, ya. Jadi kita perlu meminda secara keseluruhan. Kajian yang mendalam telah kita laksanakan. Seperti contoh, kita telah mengadakan corporate law reform, ya, komiti dan pembaruan undang-undang ini kita adakan secara besar-besaran. Kita telah melantik satu jawatankuasa untuk melihat secara mendalam dan mengkaji setiap peruntukan sedia ada, dan kita akan memperkenalkan undang-undang yang lebih moden, undang-undang Akta Syarikat yang baru bagi Malaysia. Maksudnya ada satu jawatankuasa khas untuk mengkaji semua ni lah. Telah dilaksanakan selama 4 tahun. Undang-undang ini telah dikaji dan ia telah selesai dilaksanakan pada tahun 2008. Dan kita telah pun menyiapkan final report dia, dan berasaskan kajian ini kita telah pun mendraftkan undang-undang yang baru, dan ia telah selesai disiapkan dan kini dalam proses semakan dengan Jabatan Peguam Negara. Dan sasaran untuk dari segi pembentangan itu sendiri bagaimana untuk mendapatkan kelulusan daripada parlimen dan sebagainya itu bila agaknya? Kita harap target kita ialah pada akhir tahun ini undang-undang ini boleh dibentangkan di parlimen. Tetapi sekarang dalam proses finalisation, kita telah pun melaksanakan proses konsultasi awam yang telah pun berakhir baru-baru ini, ya, pada 10 Ogos. Ia selama lebih sebulan, 40 hari. Tapi sebenarnya bukan 40 hari, sebelum itu pun kita telah melaksanakan 4 tahun konsultasi undang-undang. Tapi yang terkini ialah mereka melihat akta ini yang dicadangkan, dan mereka telah pun memberi feedback yang baik yang kami telah terima. Dan daripada segi mereka-mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam meminda ataupun memperbaharui Akta Syarikat ni, antaranya siapa, Puan? Ramai, ya, semua stakeholders yang kena mengena dengan Akta Syarikat, seperti contoh peniaga-peniaga sendiri, Chambers of Commerce, persatuan perniagaan, dewan-dewan peniaga, regulator, badan-badan pengawal selia, kita ada badan-badan profesional, peguam, accountant, liquidator dan semua, dan juga akademik, ya, universiti-universiti, mereka mengajarkan undang-undang syarikat ini kepada pelajar-pelajar universiti. Semua mereka memberikan feedback yang baik, dan kami telah terima, dan kami akan kaji secara terperinci, dan akhirnya kami akan finaliskan undang-undang ini dengan pihak peguam negara. Itu daripada segi mereka yang berada di dalam negara pula. Bagaimana dari segi benchmark ataupun mereka di peringkat antarabangsa, bagaimana SSM sendiri adakah mengambil daripada segi negara-negara luar, contoh Akta Syarikat daripada negara luar itu sendiri untuk dijadikan dimuatkan dalam
akta syarikat yang baru yang akan diperbaharui ini, Puan? Itu semestinya telah kita laksanakan semasa kita buat benchmark dan review kajian. Semua ini kita lihat. Semua undang-undang di negara maju, undang-undang syarikat di negara maju telah pun kami kaji dan kami tailor-made untuk customize untuk keperluan Malaysia. Jadi kita tidak ambil bulat-bulat apa yang ada di luar negara, tetapi kita customize seperti kata tadi untuk menyesuaikan keadaan korporat domestik dan untuk diaplikasikan untuk negara kita Malaysia. Saya tertarik nak tanyakan kembali soalan mengenai pelibatan stakeholders ni, secara inklusifnya, bagaimana pandangan mereka, pandangan golongan inilah terhadap pindaan, respon mereka sendiri terhadap pindaan ni, bagaimana, Puan? Kami alhamdulillah menerima respons yang positif dari feedback, maklum balas yang kita telah terima, terutama sekali mereka menyokong cadangan-cadangan yang kami cadangkan di bawah akta yang baru ini. Seperti contoh cadangan kami untuk memudahkan pemerbadanan ataupun proses permulaan syarikat. Mereka sangat menyokong dan dan akan mengurangkan kos perniagaan. Ini semua adalah kesan daripada peruntukan-peruntukan baru yang akan kami perkenalkan di bawah. Dan elemen-elemen yang akan dimasukkan dalam akta syarikat yang baru ni bagaimana, Puan, dari segi antaranya kalau Puan sebut tadi mengenai pengurangan kos dan perkara-perkara yang selari seperti memudahkan urusan dan sebagainya, kalau Puan boleh perjelaskan? Banyak sebenarnya ya pindaan. Antaranya. Sebabnya atas sedia ada ialah 371 peruntukan. Kita akan memperuntukkan dalam 600 lebih peruntukan baru. Akan ditambah satu kali ganda? Ya, tapi ia akan menjadi lebih terperinci dan undang-undang ini akan lebih lengkap. Jadi itu objektif utama kita. Dan contoh-contoh undang-undang baru yang akan kami perkenalkan seperti saya katakan tadi, memudahkan permulaan perniagaan. Elemennya seperti contoh pada undang-undang sedia ada, minimum untuk memulakan syarikat adalah 2 orang pemegang saham, kan? Dan pada undang-undang yang baru kami akan cadangkan dengan seorang ahli ataupun pemegang saham boleh memulakan syarikat ataupun memperbadankan syarikat dengan seorang ahli, dan ahli tersebut boleh juga menjadi pengarah syarikat. Jadi mereka tidak perlu mencari rakan niaga dan sebagainya, dan proses itu akan menjadi lebih mudah, ya. Dengan seorang ahli dan seorang juga pengarah, dia boleh melaksanakan perniagaannya secara sebuah pemadanan syarikat. Selain itu kita akan juga memperkenalkan kos yang lebih murah, ya. Jadi kos memulakan ataupun pemerbadanan akan dikurangkan kepada kadar rata. Ya, kalau ikut sekarang perundangan sedia ada, fee pemerbadanan adalah berasaskan authorized capital yang berbagai threshold, ya. Tidak difikskanlah seperti sebelum ni lah. Sebelum ni, tapi pada undang-undang akan datang kami akan mengadakan satu flat rate, ya, bagi tapi mengikut kategori syarikat. Ini akan mengurangkan kos. Maksudnya akan ditetapkan pada satu kadar tertentu lah. Ya. Selain mengurangkan kos, banyak lagi lah peruntukan baru. Seperti contoh, kita akan mengenalkan satu rejim no par value, kita panggil, mungkin agak teknikal, saham ya, lah di situ. Berkenaan dengan saham, ya. Kalau sekarang saham diisukan pada nominal value ataupun par value. It can be RM1 ataupun 50 sen, ya, yang tidak ada kaitannya atau tidak menggambarkan nilai sebenar saham-saham yang dikeluarkan oleh syarikat, ya. Itu salah satu daripada penambahbaikan ataupun pembaharuan yang akan telah diadakan untuk akta syarikat 1965 ni. Saya pernah belajar dulu masa di universiti. Memang satu topik yang menarik, dan daripada 371 keseluruhan puannya akan ditambah menjadi satu kali ganda, iaitu 600 akta peruntukan secara totalnya, dan akan kami bawakan kepada anda insya-Allah. Lepas itu kita akan bincang dengan lebih lanjut mengenai di hari yang lain insya-Allah, ya, Puan, mengenai antara intipati ataupun peruntukan mana yang ditambah baik dalam akta syarikat 1965. Dan kita saksikan sedikit bingkisan mengenai drama yang akan dimainkan di TV3, iaitu Abang Long versus Kak Yung katanya. Saya pun tak tahu drama yang bagaimana. Kita saksikan.